إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح أزواجه وزرياته وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم هلال القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى المعلمين شأول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبينا الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العلي العظيم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا رحمن، ادفع عنا يا رحيم كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة، اللهم آمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Surah As-Saffat ayat 101 dan 102. Saya hormati Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah, pada malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, marilah sama-sama kita meringankan kedua bibir mulut kita untuk senantiasa mengucapkan kalimah alhamdulillah sebagai tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita menjadi di antara golongan umat manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi nikmat kepada kita insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quran bagi menceritakan bagaimana
Allah Subhanahu wa taala memberi ujian yang begitu besar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga mana dengan keberkatan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala mengekalkan syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menjadi amal saleh bagi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pernah ditanya kepada para alim ulama, sebab apa hari ini di dalam solat umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana solat ini menjadi rukun Islam bagi umat Nabi. Kalau kita tengok dalam suatu hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan hadis ini berada pada awal-awal kitab, bagi menceritakan bagaimana yang disebut sebagai rukun iman, bagaimana yang disebut sebagai rukun Islam. Kata para sahabat, suatu hari ketika mana kami bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu datang seorang lelaki yang mana kata para sahabat, kami tak pernah kenal lelaki ini. Nak kata orang kampung, para sahabat kata kami tak pernah tengok. Nak kata ahli qaryah, sahabat kata kami tak pernah kenal. Nak kata dia orang musafir, mari tempat kita, dia orang baru, kata para sahabat, kami tengok pada diri dia tak ada pun kesan orang musafir. Kami tengok jubah dia cantik, kami tengok rambut dia tersikat dengan rapi. Kami tengok wajah dia bukan wajah di kalangan orang yang letih, yang baru lepas musafir. Tengok daripada segi raut wajah macam orang kampung situ, tapi bila tengok tak kenal. Maka kata para sahabat, dia datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk di hadapan Nabi dan kedua belah tangan dia diletakkan di atas paha. Ada dalam satu riwayat menyatakan dia letak tangan dia ni atas paha Nabi. Ada satu riwayat menyatakan dia letak kedua tangan dia ni atas paha dia sendiri, sebagai tanda dia beradab untuk menuntut ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dia bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara soalan yang pertama kata para sahabat, dia kata, ya Rasulullah, akhbiruni 'anil Islam. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ceritalah kepada aku, Islam tu apa? Maka Nabi pun cerita kepada lelaki ini 5 rukun yang disebut sebagai rukun Islam. Yang pertama Nabi kata, hei umat manusia, kalau hari ini kamu nak jadi orang Islam yang sah, maka kamu tidak pasti kena melaksanakan 5 rukun daripada rukun Islam. Maknanya wajib. Kalau setakat ngaku kata Islam tapi tak tunaikan rukun, tak sah jadi orang Islam. Dia bukan kafir tapi tak sah. Macam solat kita hari ini. Bila kita solat pagi, petang, siang, malam, sehari 5 waktu, tetapi di dalam solat tersebut meninggalkan rukun solat, maka solatlah 1,000,000 kali pun tetap juga solat tu tak sah. Ni samalah lelaki tadi, dia mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, akhbiruni 'anil Islam. Dia kata, hey Muhammad, cerita dekat aku, Islam tu apa?
Maka yang pertama Nabi kata, "Hei umat manusia, kalau hari ini kamu nak jadi orang Islam yang sah, maka mesti kena ikut rukun Islam." Rukun Islam yang pertama Nabi kata syahadata alla ilaha illallah. Nak jadi orang Islam yang pertama mesti kamu kena bersyahadah. Mesti kena mengucap. Sebab tu hari ini kalau kita tengok, ada orang yang bukan Islam, kalau nak menyatakan dia Islam, kalau kita nak sebut kata dia ni adalah seorang manusia yang benar-benar Islam, maka dia kena mengucap. Sebab syahadah ini di antara salah satu daripada rukun Islam. Maka Nabi pun cerita kena mengucap. Lepas kamu mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi kata hendaklah kamu melakukan rukun yang kedua. Rukun yang kedua Nabi kata wa aqamas salah, kamu kena sembahyang. Kalau hari ini mengaku kata diri Islam, mesti kena melaksanakan rukun Islam. Sebab rukun ni wajib, tak buat tak sah. Maka Nabi kata yang kedua, kena hari ini hidup di atas dunia kena sembahyang. Solat pula sehari bukan sekali, 5 waktu. Sayangnya kita hari ini sedekah ni berjuta. Sedekah berjuta, sembahyang tidak. Nabi kata sehari kena solat 5 waktu wajib. Bermula daripada subuh sampai ke isyak. Sebab apa Nabi suruh solat? Nabi kata wa aqamas salah. Sebab itu adalah rukun, kena sembahyang. Maka hari ini manusia dia terbalik. Manusia hari ini solat tak cukup, tapi sedekah rajin. Sedekah tu hukum dia sunat. Solat hukum dia wajib. Macam mana Allah Ta'ala nak nilai pahala sedekah kalau hari ini benda yang rukun tak buat? Contoh Tok Imam mayang isyak tak gini. Tok Imam solat isyak yang wajib tak buat, Tok Imam buat hak sunat. Tok Imam angkat takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Baca doa iftitah. Selesai doa iftitah, Tok Imam tak baca Fatihah. Terus Tok Imam baca surah-surah sunat. Baca surah sunat pula bukan pendek. Baca surah sunat pula bermula daripada ayat yang pertama surah Al-Baqarah sampai habis surah Al-Baqarah dalam satu rakaat yang pertama. Habis Tok Imam baca surah Al-Baqarah pada rakaat yang pertama, Tok Imam rukuk. Agak-agak sah sembahyang tu. Sah tak? Sebab apa tak sah? Sebab tak baca Fatihah. Sebab apa kena baca Fatihah? Sebab wajib. Sebab apa dia wajib? Sebab dia rukun. Kalau tak baca Fatihah, surah sunat ni, bacalah panjang mana pun, solat tetap tak sah. Sebab rukun tak buat. Sama macam kita hari ni. Semayang, solat sebagai rukun Islam. Semayang dah. Tapi sedekah benda sunat ni berjuta. Faham tak saya buat contoh macam tu? Macam mana Allah Ta'ala nak kira pahala sedekah, sedangkan sedekah tu sunat, rukun yang wajib solat ni tak buat? Sehari kena semayang 5 waktu, 4 waktu tak kira. Kita hari ni sehari ada 4 waktu, ada 3 waktu, ada 1 waktu, ada tak semayang tu. Tapi sedekah banyak.
Sebab tu Nabi kata di antara amalan yang pertama bila umat Nabi SAW masuk dalam kubur, di antara amalan yang pertama yang Allah Ta'ala nak tengok semayang. Padahal Nabi sebut macam tu. Sebab apa? Sebab solat ni rukun. Bila Tuhan cek semayang, rukun ni kita selesai, barulah Allah Ta'ala tengok pula hak sunat, yang sedekah dan sebagainya ni. Kalau sedekah 1 juta, harap nak masuk syurga dengan sedekah, bila kembali kepada Allah, tengok semayang tidak, agak-agak nak duduk di mana kita waktu tu? Sebab tu benda ni Nabi sebut. Nabi kata wa aqamas salat. Lalu Nabi kata yang ketiga wa atauz zakat. Bila sebut kata orang Islam, rukun Islam yang ketiga kena keluarkan zakat. Yang keempat Nabi kata wa shauma Ramadan. Nak jadi orang Islam, bila mana datangnya bulan Ramadan, wajib kena puasa. Sebab tu rukun. Setuju tak setuju bila sebut rukun Islam, wajib buat. Dan yang terakhir Nabi kata wahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Nabi kata rukun Islam yang kelima hari ni kalau nak jadi orang Islam, wajib kena buat yang kelima. Apa? Nabi kata wahijjul baita. Nabi kata hari ini bila datang bulan haji, bila datang bulan Zulhijjah, wajib kena melaksanakan ibadah haji. Tapi Nabi tak berhenti situ. Kalau Nabi berhenti sahaja dekat situ, hari ini siapa tak buat haji, berdosa belaka. Sebab rukun. Sebab tu Nabi sambung. Nabi kata wajib melaksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila. Nabi letak syarat, dia menjadi wajib kepada manusia yang hari ini hidup di atas dunia, orang Islam yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nabi letak syarat. Kalau tak letak syarat macam semayang tadi ya. Rukun Islam yang kedua wa aqamas salah, kena semayang. Hari ini keadaan kita macam mana pun wajib semayang. Tak semayang berdosa. Rukun. Tapi mari dekat haji Nabi letak syarat. Nabi kata kena melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi syarat dia kepada manusia yang berkemampuan. Maka hari ini yang berkemampuan wajib melaksanakan ibadah haji. Macam mana pula kita hari ini yang duduk dalam bulan Zulhijjah, yang hari ini tak berkemampuan lagi nak buat ibadah haji. Ni kita sekarang ni ya. Dia bila Nabi sebut keadaan berkemampuan ni dia besar. Ada orang mampu daripada segi duit. Duit hari ini dalam bank ada berjuta, tapi kencing manis 20. Maknanya hari ini tak boleh pi juga. Duit cukup dah, dapat dah panggilan. Pi cek dekat tabung haji, kencing manis 20. Dia pangkah merah, balik lagu tu ya. Ada orang hari ini kencing manis tak ada, sihat belaka, tapi duit pula tak ada. Ada manusia hari ini duit ada, kesihatan ada, masa pula tak ada. Sebab tu bila Nabi umum, Nabi kata man istata'a ilaihi sabila. Haji ini menjadi wajib kepada umat Nabi hari ini sekiranya dia berkemampuan daripada segi semua sudut. Maka baru ibadah haji menjadi wajib ke atas dia. Kalau hari ini kita berada dalam keadaan nak tinggal, kita akan ada keadaan kerisauan. Nak tinggal, duit tak cukup. Nak tinggal, tak boleh. Nak minta cuti, tak boleh. Kencing manis pula tinggi daripada kesihatan, tak lulu. Yang tu kita termasuk di kalangan
manusia yang masih lagi tidak berkemampuan. Ni perbahasan banyaklah. Kan nak kena tengok pula hari ni macam mana syarat yang diletakkan oleh pihak autoriti. Sekarang ni di Malaysia tabung haji lah. Tabung haji letak kalau kecil manis sampai 20 tak boleh nak pergi tahun ni. Maka tunggulah tahun depan. Tu perbahasan daripada sudut fiqah pula. Tapi nak cerita kata kita hak malam ni tak semua yang mampu pergi haji tahun ni. Apa kita nak buat? Sebab itulah bila Nabi sebut sahaja rukun Islam ini, lepas Nabi sebut lelaki itu kata kepada Nabi, saddaqta. Dia kata, hey Muhammad, kamu betul. Bila lelaki itu sebut macam tu, para sahabat pakat terkejut habis. Tadi dia yang mari tanya, seolah-olah macam dia tak tahu. Bila Nabi sebut, dia kata, hey Muhammad, kamu betul. Nak tanya ke nak test? Ni sebab lelaki itu sebut macam tu kepada Nabi. Rupanya bila Nabi sebut macam tu, Nabi cerita kepada para sahabat lepas lelaki itu balik. Nabi kata, wahai para sahabat, dia mari bukan dia nak tahu sangat apa ilmu tu, bukan dia nak tanya sangat, tetapi soalan yang dia tanya tu, dia nak mengajarkan kamu wahai para sahabat, disebabkan yang mari tadi tu adalah Jibril alaihi salam. Sebab apa dia tanya soalan macam tu? Sebab Nabi nak cerita kepada kita perkara yang menjadi rukun yang disyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang hari ini bila umat Nabi hidup di atas dunia, rukun tersebut menjadi mandatori kepada dia. Setuju tak setuju, kejap lagi orang azan, wajib sembahyang. Setuju tak setuju, masuk waktu, sakit, tetap kena sembahyang. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, tidur. Yang penting wajib sembahyang. Sebab mandatori. Sebab itulah, ini syariat yang pertama yang disebut oleh para alim ulama. Syariat yang ditetapkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang kedua, syariat yang ditetapkan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Taala tak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Ta'ala turunkan kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan syariat tersebut Allah Ta'ala kekalkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kata ulama. Sebab tu kalau hari ni kita sedar ataupun tidak, dalam solat kita, dalam tahiyat akhir, kita hanya sebut nama dua orang Nabi ya. Ni dalam salawat Ibrahimiyah. Kan kita duduk tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu, nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nama dua orang Nabi ni ya. Tak tahu kalau orang keramat ni tahiyat akhir sebut nama habis Nabi ni. Daripada Nabi Adam sampai habis. Ni dalam solat kita ni, solat yang wajib ni. Sebut nama dua orang Nabi ya. Sebab perkara ini pernah ditanya kepada para alim ulama, sebab apa dalam solat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut nama Nabi Ibrahim, sebab apa tak sebut nama Nabi Muhammad seorang? Sedangkan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apa kena sebut sekali nama Nabi Ibrahim? Soalan ini pernah ditanya kepada ulama. Maka apa para alim ulama jawab? Kata para alim ulama, hari ini kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam solat kita,
disebabkan beberapa sebab yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, kata ulama. Sebab yang pertama, kata ulama, kerana Nabi Ibrahim alaihi salam seorang manusia yang menjadi bapa kepada umat manusia yang ada di atas muka bumi Allah. Nabi Ibrahim ni bapa kepada umat manusia. Kalau hari ini mati Tok Imam baca talqin, orang keramat mati baca talqin nak hari ni? Baca talqin? Tak ada. Kau bid'ah belaka dah talqin ni. Baca talqin orang keramat kalau mati. Pasal nak mengaku tak mengaku sama banyak. Saya pun risau juga. Dalam talqin apa Tok Imam duk baca? Dalam talqin tu Tok Imam duk pesan dah. Tok Imam kata fa idza ja'akal malakani muwakkalani bik wa sa'ala laka wa qala lak. Tok Imam kata, wahai si fulan bin si fulan, wahai si mati, sat lagi kami balik akan datang kepada kamu dua orang jenis makhluk Allah. Bila dia datang, dia bertemu dengan kamu dan dia akan bertanya kepada kamu beberapa soalan. Bila dia bertanya kepada kamu beberapa soalan, kamu jangan takut, kamu jangan gentar. Sebab dua orang tu juga merupakan makhluk Allah seperti kamu. Betul ya? Bila Tok Imam duk sebut gitu. Maka dia akan bertanya kepada kamu beberapa soalan, maka kamu kena jawab. Apabila dia bertanya kepada kamu soalan yang pertama, yaitu dia akan bertanya, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Faqul lahuma Allahu rabbi haqqa. Jawab kepada makhluk tadi, malaikat tu, Allah adalah Tuhanku yang sebenar. Kan Tok Imam duk baca gitu. Kau tak pernah pergi kubur belakang habis dekat masjid ni. Tok Imam pujuk lagi, fa idza ja'aka as-su'al tsaniyah, bila mana dia bertanya kepada kamu soalan yang kedua, faqul lahumā Allahu rabbi haqqa. Jawablah dengan jawapan yang sama, Allah adalah Tuhanku yang sebenar. Wa idza ja'aka as-su'al tsalitsah wa hiya khatimatul husna, faqul lahumā bilisanin fasihin bila khauzin wala faza'. Tok Imam kata, bila dia tanya kamu buat kali yang ketiga, maka kamu jawab. Saya Imam duk pujuk. Jawab macam mana? Bilisanin fasihin bila khauzin wala faza'. Kamu jawab kepada malaikat tersebut dengan lidah yang fasih, lidah yang lancar. Jangan takut, jangan gentar. Tok Imam pujuk. Tak apalah Tok Imam duduk di atas. Apa Tok Imam kata? Yang pertama jawab, Allahu rabbi haqqa. Jawablah Allah adalah Tuhanku yang sebenar. Yang kedua jawablah Nabi SAW adalah Nabi kita. Bila Tok Imam senarai jawapan-jawapan tersebut, akhir sekali Tok Imam kata, jangan lupa kamu kena jawab, wa Ibrahimul khalilu abi. Jawablah kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam, Ibrahim al-Khalil itu adalah bapa kepada umat manusia. Ni ulama tulis dah dalam talqin tu. Pengakuan bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bapa kepada umat manusia. Bila bapa kepada umat manusia, kata ulama yang pertama, sebab tu dalam solat kita hari ni kita kena sebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Jangan kedekut nak sebut. Dan kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terus bagi salam. Cukup syarat lah kita hari ni. Jangan lupa nak sebut. Baca salawat Ibrahimiyah tu sampai habis, sampai fil alamin innaka hamidum majid, baru bagi salam. Jangan kedekut nak sebut. Sebab Nabi Ibrahim bapa kepada umat manusia. Satu. Yang kedua kata ulama, sebab Nabi Ibrahim alaihi salam daripada zuriat keturunan baginda lahirnya nabi-nabi yang paling banyak jika nak dibandingkan dengan nabi lain.
Nabi ni hak banyak keluar daripada zuriat keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, kata para alim ulama, disebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang manusia yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kecil sampai dekat nak wafat kena uji dengan Allah. Lahir-lahir kena uji dah dengan Allah. Allah Ta'ala jadikan orang yang berada di atas Nabi Ibrahim sebagai seorang manusia yang membuat berhala dan menyembah berhala. Ada ulama kata bukan ayah Nabi Ibrahim tetapi bapa saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nak cerita kata orang atasan. Nak orang yang berada di atas, lapis atas, peringkat ayah-ayah. Nak cerita kata apa? Satu ujian kepada seorang anak bila Allah Ta'ala letakkan orang tua dia ni seorang manusia yang rajin buat maksiat. Tu ujian. Sebab bukan senang nak tegur mak, bukan senang nak tegur pak. Maka tu ujian Nabi Ibrahim alaihissalam waktu Ibrahim kecil. Naik pula ketika mana umur dewasa. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian kemiskinan. Sehingga berkahwin dengan Sayyidatina Sarah, isteri yang pertama. Bila kahwin sahaja dengan Sayyidatina Sarah, ketika itu Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keadaan Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan yang begitu miskin. Kan kita baca dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ingat ada ayat tu? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Ta'ala kata, bila mana hari ini kami jadikan kamu sebagai seorang manusia. Bila jadi manusia ni wajib Allah Ta'ala uji. Wajib kena uji. Bila sebut manusia. Di antara ujian yang Allah Ta'ala uji umat manusia apa? Yang pertama kata Allah, minal khauf, kami akan uji dengan ketakutan. Ada waktu kita rasa takut. Bila takut tu kita sedang diuji oleh Allah. Waktu takut tu ingatlah kepada Allah. Satu. Yang kedua kata Allah, wal ju'. Bila sebut sebagai seorang manusia, Allah Ta'ala akan uji dengan kelaparan. Tak ada makanan, lapar, puasa dan sebagainya. Tengah lapar, tu adalah ujian daripada Allah. Waktu tersebut, banyaklah ingat kepada Allah. Yang ketiga kata Allah, wa naqsim minal amwal, kami akan uji umat manusia dengan kurangnya harta. Dia jadi orang fakir, dia jadi orang miskin. Waktu tu ingatlah kepada Allah. Yang keempat kata Allah, wal anfus, kami akan mematikan golongan manusia yang kamu sayang. Bila Allah Ta'ala mematikan orang yang kita sayang, waktu tu kena ingat Allah Ta'ala sedang menguji kita. Maka waktu tu banyaklah ingat kepada Allah. Dan yang kelima kata Allah, wathamarat, kami akan berikan buah-buahan, kami akan berikan kekayaan, kami akan berikan kesenangan, kami beri kemewahan, kami bagi gaji beribu, berjuta. Kena ingat waktu tu Allah sedang uji umat manusia. Kata ulama, dalam banyak-banyak ujian yang Allah Ta'ala senarai ni, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, satu, wal ju' dua, wa naqsim minal amwal, tiga, wal anfus, empat, wal thamarat, lima. Kata ulama, di antara lima-lima ujian ni, yang paling panjang sekali ujian dia, iaitu wa naqsim minal amwal. Allah Ta'ala uji dengan kurangnya harta. Kalau Allah Ta'ala uji dengan ketakutan, lama mana sangat takut? Paling lama sehari takut, esok hilang lah. Ada orang dia takut nak masuk pertandingan, selesai pertandingan hilang takut dia. Ada orang takut gelap, esok cerah, hilang takut dia. Takut ni tak lama kalau Allah Ta'ala uji. Hilang ketakutan tu, dia mari okey lah.
Wal ju', Allah Ta'ala uji dengan kelaparan. Lama mana sangat lapar, makan hilang lapar. Wal anfus, Allah Ta'ala uji dengan mematikan orang yang kita sayang. Lama mana sangat nak sedih. Paling lama setahun. Masuk tahun kedua, lupa dah. Wathamarat, Allah Ta'ala uji dengan kekayaan, dengan kesenangan. Langsung tak rasa apa. Kadang-kadang lupa pula kepada Allah. Jadi ujian kepada umat manusia, kata ulama, yang paling panjang adalah wa naqsim minal amwal. Yang ketiga, iaitu Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan. Dia jadi orang miskin, dia jadi orang fakir. Itu satu ujian yang panjang waktu dia. Jarang sangat hari ini manusia fakir esok jadi billionaire. Jarang sangat. Bukan tak ada tapi jarang. Yang ramai daripada kecil kalau kata miskin sampai hari ini menyewa. Kalau kata tak ada kerja sampai hari ini tak ada kerja. Rupanya miskin dengan fakir ni adalah satu ujian daripada Allah. Allah Ta'ala nak kita ingat kepada Allah. Dan ujian ni begitu panjang Allah Ta'ala bagi kepada umat manusia. Sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, bila mana dia berkahwin dengan Sayyidatina Sarah, isteri yang pertama, Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan. Miskin ni bukan miskin macam kita. Miskin macam kita hari ni boleh duduklah masjid, aircon ada, sungguh pun musim panas. Duit tak ada nak bayar elektrik rumah, nak cari aircon, mari masjid nah, aircon free. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam punya susah Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim ketika mana berkahwin dengan Sayyidatina Sarah, isteri yang pertama, sampai nak makan pun tak ada. Makanan tak ada. Akhir sekali Nabi Ibrahim ambil satu bungkusan, dia bawa pergi minta makan kepada seorang raja yang zalim ketika itu yang bernama Namrus. Dalam kitab nama Namrus, kita panggil Namrud. Rupanya Allah Ta'ala uji lagi. Dahlah miskin, kena mengadap pula dengan seorang raja yang begitu zalim pada zaman tersebut. Namrus ni kaya tak? Kata ulama, di antara raja yang paling kaya di atas dunia adalah Namrus. Sebab apa Namrus ni kaya? Kata ulama, Namrus Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Dia mampu memberikan 3 perkara kepada rakyat dia waktu tersebut. Kerajaan Namrus ni besar. Nah, kalau kita tengok waktu tu Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim alaihissalam daripada Palestin pergi ke Mekah untuk tinggalkan Sayyidatina Hajar. Laluan tu masih lagi di dalam penaklukan bawah kerajaan dan pengetahuan Namrus. Cuba kita bayang, bukan kecil. Namrus ni dia mempunyai rakyat yang begitu banyak. Kaya tak kayanya Namrus ini, kata para alim ulama pada waktu tersebut, dia mampu memberikan 3 perkara kepada rakyat dia. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, Namrus ini dia mampu memberi makanan secara percuma kepada rakyat dia setiap hari tanpa gagal. Itu Namrus. Mampu bagi makanan percuma kepada rakyat setiap hari. Kita hari ni cuba buat kenduri, tengok hari-hari. Nak jadi apa dengan kita? Paling lama apa boleh buat kenduri 2 hari lah. Paling lama tu. Kalau buat kenduri hari-hari, bukit hak ada pun habis licin. Tapi Namrus ni dia boleh bagi makan secara percuma kepada rakyat dia setiap hari. Tu kaya tak kaya Namrus? Satu. Yang kedua, kata ulama, Namrus ini dia mampu memberi pakaian secara percuma kepada rakyat dia.
Kita hari ni paling banyak setahun sekali ya. Tu pun beli baju raya kat anak menakan. Tu pun kira bagus dah. Kan beli baju kat anak sendiri ni tetap dah tanggungjawab. Nampak bagus sikit, beli dekat anak saudara. Tu pun setahun sekali. Cuba beli hari-hari tengok. Tak jadi orang kita. Dua. Yang ketiga, kata ulama, kekayaan yang ada pada Namrus ketika itu, dia mampu untuk memberi tempat perlindungan. Dia mampu untuk memberi rumah secara percuma kepada rakyat dia. Setiap satu keluarga ada sebiji rumah Namrud bagi. Rakyat dia banyak mana? Semua dapat rumah beri. Kita hari ni mampu bagi rumah, tak payah banyak, sebiji je bagi ke orang. Sebiji je. Beli rumah bagi ke orang, mampu tak? Tak mampu. Namrus ni kaya dia sampai tahu tu. Sebab tu Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim dengan Namrus. Dan Allah Ta'ala pesan, hei umat manusia, kalau hari ni nak lawan Allah, kalau hari ni kamu bercadang, tak mau ikut syariat Allah, kamu tengok Namrud sudah. Namrud hebat macam tu punya manusia pun, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Inna Allah la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak pernah malu, Allah Ta'ala tak pernah segan dengan umat manusia. Hatta dia tu seorang raja ke, hatta dia tu orang yang kaya ke, dia orang yang berpangkat ke, kalau dia lawan Allah, kamu tengok apa kami buat dekat Namrus. Setara hebat macam tu Namrus, kata Allah, kami tak rasa sikit pun lekeh. Faham tak saya guna ayat tu? Inna Allah la yastahi. Allah Ta'ala kata, kami tak rasa lekeh pun walaupun sikit. Ay yadriba mathalan ma ba'udah. Untuk kami musnahkan, kami turunkan bala kami bagi memusnahkan Namrud, dengan kami menghantarkan bala tentera kami hanya sebesar nyamuk sahaja. Allah Ta'ala hantar nyamuk ya musnah Namrud. Tak payah hantar tsunami, tak payah hantar apa kita kata apa gempa bumi, tak payah hantar ribut, tak payah hantar apa. Mathalan ma ba'udah, kami hanya hantar nyamuk sahaja untuk musnahkan Namrud hak hebat macam tu. Tambah kita hari ni hak tak ada apa. Agak-agak Allah Ta'ala nak musnah kita senang tak? Namrud tara kaya macam tu pun Allah Ta'ala hantar nyamuk ya. Kena nyamuk mati. Ni kita hari ni secara tak ada apa ni nak lawan juga Allah. Allah Ta'ala kata fama fawqaha, malah lebih kecil pada nyamuk yang kami boleh hantar untuk memusnahkan umat manusia yang melakukan kezaliman kepada Allah. Maka sebab tu hari ni jangan lawan Allah. Nabi Ibrahim lawan. Sebab Nabi Ibrahim ajak Namrud tukar agama. Bila lawan, akhir sekali Namrud ambil Nabi Ibrahim bakar dalam api. Masuk dalam api tak terbakar. Keluar daripada api, turun perintah Allah. Allah Ta'ala suruh pergi Mesir hijrah. Sampai di Mesir, Raja Mesir bagi hadiah Sayyidatina Hajar. Kahwin pula dengan Hajar. Kahwin dengan Hajar, 40 tahun yang pertama tak dapat anak. Mari usia 40 tahun yang kedua baru dapat Nabi Ismail alaihi salam. Bila dapat Nabi Ismail alaihi salam, ketika itulah Nabi Ibrahim memanjakan Nabi Ismail. Bila memanjakan Nabi Ismail alaihi salam, ketika itu isteri yang pertama cemburu. Sarah cemburu. Bila cemburu, dia pergi jumpa Hajar, dia bersumpah. Dia kata, wallahi la uqatti'annaki. Dia kata, demi Allah, aku bersumpah, aku akan bunuh kamu wahai Hajar. Sumpah. Bila sumpah, kena buat. Nak bunuh, tak boleh. Faham? Dia tak bunuh, dia dah bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, dia guna perkataan sumpah. Qasam.
Kan wallahi wa billahi wa tallahi itu kan kalimah sumpah. Ni yang Hajar guna, dia kata wallahi la uqatti'annaki, aku bersumpah wahai Hajar, aku akan bunuh kamu. Nak bunuh tak boleh. Tak bunuh dah bersumpah. Maka ketika itu Allah Ta'ala turunkan kafarah. Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, kamu kena melakukan kafarah kepada Sayyidatina Sarah dengan mana kamu membuang 2 daging yang berada di tubuh badan dia. Maka ketika itu yang pertama Nabi Ibrahim menebuk sedikit lubang di hujung telinga ni. Sebab tu hari ni perempuan kalau pakai subang tak jadi masalah. Sebab Nabi Ibrahim pernah buat. Ni Nabi Ibrahim tebuk sedikit lubang, buang daging di hujung telinga Sayyidatina Sarah ni. Tebuk bagi berlubang. Tu sejarah hari ni kita pakai subang perempuan tu. Yang keduanya ketika itu Nabi Ibrahim mengkhitankan Sayyidatina Sarah. Sebab itulah hari ni perempuan kalau kena khitan kita tak pelik. Bukan laki saja yang berkhitan, perempuan pun berkhitan. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim pernah melakukan kepada Sayyidatina Sarah. Dan tu di antara syariat yang kekal sampai hari ini. Kemudian Allah Ta'ala bagi arahan kepada Nabi Ibrahim supaya menghantar Sayyidatina Hajar pergi duduk di Mekah. Sampai di Mekah tinggal. Bila tinggal, di situlah lahirnya syariat yang kedua, syariat umrah dan haji. Azan dulu kah? Baik, sila kita sambung. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Ta'ala memberi arahan kepada Nabi Ibrahim AS agar menghantar Sayyidatina Hajar dan juga Nabi Ismail AS ke Mekah, maka ketika itu Allah Ta'ala memisahkan
seorang anak yang bernama Ismail dan seorang ayah yang bernama Ibrahim. Ini adalah ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bila mana Nabi Ismail meningkat dewasa, nah di antara remaja sebelum dewasa, naik besar sikit lah. Ketika itu Nabi Ibrahim pergi semula ke Mekah untuk berjumpa Nabi Ismail alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana usia perkahwinan dia dengan Sayyidatina Hajar. Nabi Ibrahim kahwin dengan Sayyidatina Sarah, tak dapat anak. Kahwin pula dengan Sayyidatina Hajar setelah mana usia perkahwinan mereka mencecah 80 tahun baru dapat Nabi Ismail. Ini disebut dalam riwayat. Ketika mana usia perkahwinan Nabi Ibrahim dan juga Sayyidatina Hajar mencecah 40 tahun yang pertama. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menyembelih binatang sebagai nak taqarrub diri dengan Allah, nak mendekatkan diri dengan Allah. Sebab waktu tu solat 5 waktu tak ada lagi. Nah, solat 5 waktu ni zaman Nabi SAW. Selepas Nabi balik daripada Taif, Nabi diusir daripada Taif, Allah Ta'ala hadiahkan kepada Nabi juga disebabkan tahun tu tahun sedih. Wafatnya Sayyidatina Khadijah dan matinya bapa saudara Nabi Abu Talib. Nabi pergi Taif, kena usir daripada Taif, balik daripada Taif, Allah Ta'ala pujuk Nabi, bawa Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Waktu tu baru terima semayang. Tu Nabi SAW. Zaman Nabi Ibrahim tak ada lagi. Cara Nabi Ibrahim mendekatkan diri dengan Allah, ta'abbud ilallah, nak memperhambakan diri kepada Allah dengan cara melakukan sembelihan. Tu cara Nabi Ibrahim. Ketika mana usia perkahwinan 40 tahun yang pertama dengan Sayyidatina Hajar, Nabi Ibrahim pernah terdetik dalam diri. Dia kata, kalau ada anak, sekiranya Allah Ta'ala suruh aku sembelih anak aku sebagai tanda nak mendekatkan diri kepada Allah, nescaya aku akan sembelih. Ni waktu 40 tahun usia perkahwinan yang pertama. Sebab apa? Logik akal kita ni, kalau menikah 40 tahun bukan seorang isteri dengan isteri yang kedua, bila tak dapat anak ni, kita duk nampak lagu tak dapat dah. Bukan 4 tahun, 40 tahun. Pernah terlintas dalam hati Nabi Ibrahim, kalau ada anak, Allah Ta'ala suruh sembelih, aku akan sembelih. Selepas 40 tahun, iaitu 40 tahun yang kedua, usia perkahwinan, ketika mana usia perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Hajar mencecah 80 tahun, baru dapat Nabi Ismail. Bila dapat Nabi Ismail, Allah Ta'ala suruh hantar pula pergi duduk di Mekah. Lepas duduk di Mekah, Nabi Ismail dah besar dah sikit. Ketika itu bila Nabi Ibrahim pergi menziarahi Nabi Ismail, maka waktu tersebut baru Allah Ta'ala turun perintah supaya sembelih Nabi Ismail alaihi salam. Nak cerita kata apa? Nak cerita kata Allah Ta'ala tak pernah lupa. Walaupun benda tu dah beratus tahun lama dia. Sebab Nabi Ibrahim pernah terlintas nak sembelih anak tu. Kalau ada, bila? Ketika mana usia perkahwinan 40 tahun yang pertama. Usia perkahwinan 40 tahun yang kedua, maknanya 80 tahun lah, baru dapat Ismail. Bila dapat Nabi Ismail, bergaduh pula yang tadi tu. Bila bergaduh, nak kena pergi hantar pula duduk di Mekah. Lama. Bila Nabi Ismail dah besar dah, waktu tersebut Allah Ta'ala turunkan arahan kepada Nabi Ibrahim supaya sembelih Nabi Ismail. Ujian lagi kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala tak pernah lupa. Bila tidur, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Ayat kita baca pada awal pertemuan tadi. Allah Ta'ala turunkan arahan dalam bentuk mimpi. Maknanya tu Allah Ta'ala bagi arahan kepada Nabi Ibrahim AS. Suruh sembelih Ismail. Nabi Ibrahim pun bangun daripada tidur pergi jumpa Nabi Ismail. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ
inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Dia pergi jumpa Nabi Ismail, kata Nabi Ibrahim, wahai anak kesayanganku, semalam aku mimpi Allah Ta'ala suruh sembelih kamu, dan aku yakin ini adalah arahan daripada Allah. Apa pendapat kamu? Ni orang yang saleh akan melahirkan zuriat yang saleh. Walaupun Nabi Ibrahim tak duduk lama dengan Nabi Ismail, lalu kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail kata, wahai ayah kesayanganku, kalau inilah arahan Allah Ta'ala buat, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang sabar. Bila Nabi Ismail sebut macam tu, tak tunggu, tak bincang, tak mesyuarat dah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dia ambil Nabi Ismail alaihi salam, dia rebahkan di atas batu, dia rebahkan di atas pasir, asah pisau, sembelih terus. Wa nadainahu ayya Ibrahim, bila dia tarik sahaja leher Nabi Ismail tu, ditakdirkan Allah pisau tu tak makan. Maka Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, walaupun arahan melalui mimpi, tapi betul kamu buat. Maknanya kamu ni orang yang saleh. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sebab hari ni kami test kamu. Ini adalah ujian yang terbesar dalam kehidupan kamu. Maka Nabi Ibrahim lepas, lulus. Bila lulus, Allah Ta'ala kata, wa fadainahu bidhibhin azim, kami gantikan dengan binatang untuk jadi sembelihan sebagai gantian Nabi Ismail alaihi salam. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami kekalkan sembelihan ini juga khusus kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga di akhir zaman sampai kiamat. Kalau Nabi Ibrahim Allah Taala suruh sembelih pun dia sembelih. Tu setara Nabi tu maksum, confirm dah masuk syurga. Allah Ta'ala suruh sembelih, dia sembelih. Dan syariat ini dikekalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun syariat itu turun kepada Nabi Ibrahim. Bila Allah Ta'ala kata wa tarakna alaihi fil akhirin, kami kekalkan syariat ini sampai hari kiamat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Nabi yang confirm masuk syurga pun buat. Tapi mari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tanya tak buat korban ke tahun ni? Dia kata tak apa, sunatnya. Tu ya. Sebab apa sunat? Kata ulama yang pertama, ini adalah satu syariat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau syariat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sembahyang, wajib. Tapi sebab syariat ni kepada Nabi Ibrahim jadi sunat. Sebab syariat ni kalau nak buat kena guna duit. Syariat Nabi Ibrahim kalau nak buat kena guna modal, faham tak? Nak pergi Mekah, nak pergi haji, nak pergi umrah kena guna duit. Nak buat korban kena guna duit. Sebab tu Tuhan letak sunat. Sebab apa? Tuhan kenal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang dia paling tak suka hari ni kalau nak buat sesuatu perkara kena guna duit, tu dia tak suka. Semayang sebab apa hari ni orang boleh mari ramai? Sebab solat ni free. Puasa sebab apa boleh ramai? Sebab free. Ada persembelihan korban, hari ni syariat Nabi Ibrahim kena guna duit. Sebab tu benda yang umat Nabi hari ni tak suka, benda yang kena keluarkan modal. Sebab tu bila kita tanya bila nak buat, dia kata tahun depan buat lah. Tahun lepas sebut macam tu juga. Apa saya nak sebut malam ni di sini? Sebagai yang terakhir, hari ini ambillah kesempatan untuk melakukan ibadah korban. Ni ada sebulan lagi ni. Buatlah macam mana pun. Carilah duit macam mana pun, buatlah korban. Kalau sini dah cukup, pergi buat kat tempat lain. Tapi utamakan tempat kita di sini, buatlah korban. Sebab apa saya suruh buat korban? Kalau Ramadan baru ni, Ustaz kata anggaplah ni Ramadan yang terakhir. Kalau Ramadan tahun depan belum tentu nak jumpa, macam mana Zulhijjah tahun depan kita nak jumpa? Maka buatlah korban. Sebab apa? Hari ni nikmat Tuhan bagi banyak dah. Sebulan kalau Tuhan bagi duit 1,000, 12 bulan 12,000. 12,000 Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala minta balik sebulan ya. Hari ni RM850 satu bahagian. Paling mahal 900.
12,000 Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala nak minta balik 900 ya. Tu pun sebulan ya, daripada setahun. Maka hari ini Allah Ta'ala nak tengok, Allah Ta'ala nak uji kita sejauh mana kita nak melaksanakan syariat Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kekalkan kepada umat Nabi SAW. Maka jadilah golongan umat manusia yang bersyukur terhadap rezeki Allah, yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi SAW pun mengikuti syariat tersebut. Mudah-mudahan dengan asbab kita melakukan ibadah korban pada tahun ini, dia menjadi saksi kepada kita dan menjadi amal soleh untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Cukup sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah, yang lemah dari saya sendiri, pun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Aqul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.